Okey. Baik, GTA saya kira semualah dahulu pun kalau nak katakan GTA, Pakatan Harapan dulu pun ada berapa banyak survey house yang akan galah. Bahkan ada survey house ketika sebelum pilihan raya ke-14 itu menyatakan UMNO akan terus berkuasa. Betul. Kan? Dan ia kritikan itu sebagai satu peringatan buat kita semua. Terutama dalam GTA, terutama sama ada pejuang ke, berjasa ke, putera ke, iman ke, bahawa jangan ambil mudah keadaan ini. Kita tidak boleh hanya menyatakan bahawa kepimpinan itu berada di bawah Tun mesti menang. Tidak. Tun juga manusia. Kan? Kalau katakan dia tak boleh bergerak seorang, dia mesti bergerak secara berkumpulan, secara gerakan, secara koalisi itu tadi. Ingatan buat kita semua. Jadi kerja kita adalah untuk bergerak cepat, membentuk naratif bagi faham pada orang, program seperti ini. Bahkan dalam satu sidang media yang kami di kalangan Sayap Pemuda ketika itu buat, kami bersedia untuk bertemu dengan mana-mana pihak penyokong ataupun penolak ataupun yang menolak GTA untuk kita berdialog, untuk kita berforum, untuk kita berdebat, untuk apa sahaja, untuk menjawab isu-isu yang timbul. Ini adalah penting supaya kerana tapi asasnya adalah awak nak tahulah, bukan awak memang untuk menolak kami kerana apa? Selama mana datang daripada Tun, selama mana bukan geng kami akan tolak. Yang tu tak jujurlah kan. Maka ini antara kita adalah Barisan Nasional sekarang, kita ada PN sekarang, kita ada PH sekarang dan kita ada GTA pula sekarang. Ada 4 fraksi di dalam kita katakan fraksi besar dalam politik di Malaysia ini. Ini yang menyebabkan semua di kalangan para pihak terutama dalam penganalisis menilai di mana kekuatan-kekuatannya. Dan apa yang berlaku semenjak weekend ini, sebahagian portal berita menyatakan weekend ini dipenuhi dengan acara politik. Sama adanya UMNO-nya, kemudian PKR pun ada convention pilihan raya, kemudian berjasa ada, kemudian katakan pejuang di Perak pun ada. Dipenuhi. Perikatan Nasional pun ada, dia punya convention dia. Dan yang paling menarik perhatian adalah di PWTC itu tadi yang kita akan ulas. Dan ia boleh untuk ada dinamika yang kita tak tahu. Kan? Sampai terpaksa datang dengan armored vehicle kan. Kereta perisai. Jadi kita pun tak tahu. Nampak di luar hari tu kata tak ada isu sekarang kan. Jadi ini yang menyebabkan macam-macam. Boleh jadi daripada 4 menjadi 1 lawan 1, boleh menjadi 3 penjuru, boleh menjadi 4 penjuru. Maka ada ataupun tidak kekuatan, sudah tentu pejuang ada kekuatan dia, ada kelemahan dia. Begitu juga berjasa, putera dan yang lain-lain. Sebab itu apabila kita diberikan pilihan untuk berkawan dengan BN ke, dengan PN ke, dengan PH ke, PN dengan BN sudah tentu kita tolak. PN terwujud apabila kami ataupun kita itu dipecat. BN itu adalah musuh kita. Kita yang menjatuhkan dia ketika mana 2018. Takkan tiba-tiba kita nak pi kat depa nak bekerjasama. Dan dengan PN pula dialah yang mengkhianat. Luka dan darah tu masih lagi mengalir lagi di belakang, kena tikam belakang kan. Dan Pakatan Harapan pun kita tengok pimpinan-pimpinan utamanya secara terbuka dan secara lugas lah untuk menyatakan tidak ada kerjasama dengan kita. Jadi apa pilihan yang kita ada? Kita berusaha dan melihat bahawa NGO ini dan juga parti-parti ini boleh dan mahu untuk bekerjasama dengan kita. Saya akan mungkin nanti akan elaborate ataupun menjelaskan lebih panjang pada sesi yang kedua nanti insya-Allah. Tapi saya ingin berikan peringatan kepada semua bahawa negara ini merdeka ataupun semenanjung Tanah Melayu ini dia merdeka pada 31 Ogos 1957. Dan antara cetusan kepada yang menggerakkan ketika itu bergerak semua pihak. Ada orang persendirian, ada tok guru, ada sosialis, ada gerakan kiri. Semua ini bergerak tapi mereka tidak ada satu goal yang sama sehingga boleh menyebabkan cetusan kepada kemerdekaan itu. Namun cetusan itu bermula ketika mana bangsawan-bangsawan Melayu ketika itu bersetuju untuk menyerahkan kepada British pengurusan itu dengan lebih luas melalui Malayan Union. Malayan Union. Semua daripada kita perlu untuk ini bulan merdeka, bahkan beberapa hari lagi 3 hari lagi kita akan sampai kepada 31 Ogos. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, boleh buka balik buku-buku teks kita. Pertemuan NGO Melayu di Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru.
Kuala Lumpur. Itu semua bukan parti politik ya. Itu semua adalah NGO, gerakan-gerakan Melayu yang mereka duduk sekali dan mereka membentuk UMNO, dan kemudian adalah pecahan kepada PAS dan yang lain-lain. Ia berasal daripada watak-watak ataupun perkumpulan-perkumpulan Melayu ketika itu. Okey. Adakah GTA akan mengulanginya? Kita mengharapkan kita mampu mendapatkan kekuatan yang sama. Dan ingat, kenapa saya mendengar ucapan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dalam convention dengan penuh rasa hormat, namun saya kira saya tidak boleh untuk bersetuju apabila gambaran dia tidak menyatakan secara eksplisit bahawa itu adalah GTA. Tapi kita tahu juga ulasan-ulasan Datuk Seri sebelum daripada ini, Datuk Seri Anwar adalah merujuk kepada GTA. Okey. Itu pandangan beliau. Kita katakan kebebasan dan beliau juga tidak maki hamun. Jadi kita hormat. Kita hormat pandangan tersebut. Kita katakan bahawa adakah yang kita bawa ini adalah satu perkauman sempit? Malam tadi saya bersama dengan Tun di majlis di Ipoh. Tun menyatakan bahawa GTA bukan untuk mengenai orang-orang Cina. Dan majlis itu dibuat di kawasan yang memang majoriti orang Cina. Ia bukan untuk menolak ataupun menzalimi orang India. Tidak. Dan anda tidak perlu untuk, sebab dalam ucapan Datuk Seri Anwar itu sendiri menyatakan bahawa Asabiyah itu apabila geng kita buat, kita akan pertahan rasuah pun kita. Tak. GTA adalah untuk melawan Melayu jahat. Kalau kami nak Asabiyah, kami akan sokong Najib Razak. Kami akan sokong Zahid Hamidi, walaupun berapa bilion, walaupun berapa trilion negara dirugikan. Tapi yang kita nak bawa ini, yang selalu dahulu sebelum daripada ini orang duk kritik Tun kerana mengkritik bangsa Melayu. Tapi tengok sekarang, yang mencuri siapa? Yang menjual tanah Rizab Melayu siapa? Yang menjual negara ini siapa? Orang Melayu. Dan Melayu itulah yang GTA ingin pastikan tidak kembali ke Putrajaya semula selepas PRU 15. Dan ini adalah tanda paling besar. GTA bukan rasis yang sempit, perkauman yang sempit. Sebab aim kami adalah untuk menggagalkan Melayu-Melayu yang jahat, yang korup, yang durjana ini untuk kembali ke Putrajaya. Dan ingat, kalau tengok semalam di PWTC, boleh gambarkan tak betapa kalau UMNO Barisan Nasional balik semula dengan kuasa yang besar, mereka akan buat apa? Orang seperti Azalina yang kita puji kononnya sebagai reformis dalam UMNO, semalam membuka pekungnya yang kononnya perlu ada setahun lepas, kan Haji? Dalam parlimen menyatakan bahawa perlu untuk ada pemisahan kuasa, pengasingan, ada peguam cara, ada peguam negara. Okey, kita hormati. Tapi semalam dia bawa satu analogi. Saya ketua bahagian 20 tahun lebih kata dia. Orang kita. Okey Ustaz, simpan itu dulu. Pasal orang kita tu yang tertarik, ujung siaran memang Ustaz kena jawab tentang orang kita itu. Begitu juga dengan Tuan Haji kena jawab tentang Syafi'i Abdullah itu, UMNO punya orang. Siksen ni tolong tunggu sampai ujung. Bab UMNO ada, jangan risau. Ada bab UMNO pasti kita sentuh.